Assalamualaikum semua. Okay, Alhamdulillah hari ini adalah first time kita punya video. Okay, sebelum tu kami nak kenalkan diri kami. Saya Syazwani. Saya Khadijah. Okay, kami adalah perawat homeopati di Air Molek Melaka dan kami berkelulusan daripada Universiti Cyberjaya. Okay, Universiti Cyberjaya dikenali sebagai CUCMS ataupun Cyberjaya University College of Medical Sciences. Okay, jadi kami adalah first batch ataupun graduan pertama lah sesi untuk kursus perubatan homeopati di Malaysia ni. Okay, sebab kita first time perubatan homeopati dibuat secara official. Pendidikan dia di university level adalah di CUCMS. Okay, dan kami adalah first batch lah. Sekarang ni Alhamdulillah kita dah ada, rasanya dah ada 10 dah batch. Okay, alright. So hari ni sebenarnya kami nak bercerita pasal apa tu konsep homeopati ni lah, tapi secara sikit dulu, secara general dia, dan apa sebenarnya perbezaan dengan perubatan konvensional yang biasa kita nampak kat hospital. Okay, jadi first kali selalunya pesakit akan tanya kat kami lah, okay, kenapa macam contoh dia datang demam, dia ada batuk, sesama, lepas tu temperature tinggi, suhu badan dia tinggi. Okay, bila kita bagi ubat, kadang-kadang tu kita akan bagi ubat satu je. Jadi dia akan tanya, doktor, saya datang dengan semua-semua simptom ni, kenapa satu je ubat? Selalunya saya akan dapat beberapa ubat, okay, untuk setiap simptom yang dapat ni, yang dia ada. Okay, jadi sebenarnya kami nak ceritakan bahawa untuk video kali ni kita nak first kali 2 point yang kita nak terangkan. First adalah individual dan kedua adalah holistik. Dalam perubatan homeopati, kita menekankan approach kita adalah untuk menguatkan immune system supaya badan kita tu sendiri yang akan eliminate, atau dia nak keluarkan penyakit tu, ataupun dia nak membunuh penyakit tu ke, badan tu sendiri yang akan buat. Okay, instead of kita bagi ubat dan terus dia attack dekat penyebab, ataupun kita suppress dia punya suhu ke tak. Alright, jadi dalam individuality tu, apa maksud individuality? Jadi kalau ada 10 patient, 10 pesakit yang datang kat kita dengan simptom yang sama, kemungkinan untuk dia dapat semua ni ubat yang berlainan, kan? Out of 10 tu mungkinlah ada 1 atau 2 yang hampir sama dia punya simptom, dia punya mental simptom dia pun sama. Jadi kemungkinan untuk ubat dapat sama. Tapi sangat jarang lah, sebab kita akan tengok, especially kalau macam baby kan, tiba-tiba time demam tu dia jadi sangat clingy, dia jadi sangat asyik nak berkepit dengan mak. Tu dah lain dah. Tu ada satu ubat, contohnya pusatila. Okay, jadi patient ada budak yang seorang lagi ni pula, dia datang, dia dengan keadaan simptom yang sama, tapi dia punya merengek, dia meraung, dia punya macam tantrum, dia lepaskan tantrum dia teruk-teruk macam tu kan. Yang tu ubat yang lain pula, walaupun sebenarnya nama ke simptom ke semua sama, tapi perangai lain, ubat lain. Tu adalah konsep daripada homeopati. Tu adalah individuality oleh daripada setiap pesakit tu. Boleh? Alright. Jadi holistik tu pula adalah secara, kalau budak tu as a whole. Jadi kita akan tengok dia punya mental system daripada head to toe lah. Dia punya perangai, dia punya attitude dia macam mana, dengan keluarga dia macam mana, dengan orang luar macam mana. Sebab ada setengah sakit yang jumpa lah kan, dengan keluarga dia punya perangai dia lain, lepas tu dengan orang luar cara dia lain. Jadi kat situ kita korek dia punya perbezaan budak ni, pewatakan dia yang akan membezakan setiap ubat. Sebab kalau nak ikutkan dalam kita punya ubat tu, dalam kita punya material medika, untuk demam, batuk, sesama, berapa ratus? 200 ke 300 lah. Jadi macam mana nak membezakan dan setiap individual pesakit tu. Okay, boleh? Alright. Okay, fikirkan Okay, kemudian jadi apa yang kita nak bezakan ni? Okay,
Koja boleh cerita tak Koja? Koja ni adalah nickname kepada Khadijah. Okay. Saya ni nickname saya apa Wani lah. Okay. Jadi Koja ni adalah dia sebelum ambil homeopati dia diploma dalam farmasi. Jadi ada, insyaAllah kita nak sharing lah sikit ilmu-ilmu yang kita boleh dapat Koja daripada conventional medicine ni. Sebab conventional medicine memang kita tak dapat nak pertikaikan. Dia sangat berguna dan sangat membantu dalam merawat pesakit. Cuma ni kita nak cerita apa perbezaan sikit konsep tu, supaya pesakit tu bila dia datang jumpa kita, dia faham. Dia tak boleh nak samakan kita, cara kita dengan konvensional. Tu je. Okay. Jadi dalam macam mana kalau isu bila patient demam, tersema, batuk ni, dalam conventional medicine dia buat macam mana Okay. So first, biasa ni untuk sakit demam biasa lah. Bila patient tu datang, dia kata dia demam, biasanya kita terus bagi Panadol. Okay. So kalau ada sesama, kita sama ada bagi Piriton ataupun Cetirizine. Kita tengok keadaan dia lah. Kalau patient tu memang perlukan rehat, kita bagi ubat dia mengantuk. Kalau macam dia boleh lagi bekerja, cuma dia badan dia tak sedap je, so kita akan bagi dia yang tak mengantuk supaya dia punya simptom dia tu lega dan dia boleh buat kerja macam biasa. I see. Lepas tu kalau batuk pun kita ada ubat untuk batuk lah. So ubat biasanya ubat cecair, ubat untuk minum. Sama juga, ada yang mengantuk, ada yang tak mengantuk. Ini ikut keadaan patient lah, ataupun patient tu sendiri minta dia nak yang mengantuk punya kan. Kan dia nak, sebab dia nak rehat, dia dah tak larat nak melayan batuk sesama dia tu, dia nak rehat, dia nak tidur, so kita bagi yang mengantuk punya. Yang tu yang selalu dapat MC lah kan. Biasa memang kalau siapa yang dapat mengantuk ni memang kita bagi MC lah, sebab memang bila dah mengantuk ni dia ada dia punya precaution dekat ubat tu. Tak boleh nak operate machine, jangan try kalau makan ubat ni, sebab dia memang mengantuk yang tak sedar punya. Dia punya mengantuk yang kita akan memang tertidur dan tak sedar. Dia punya mengantuk tu memang kita tak sedar. Orang kerja punya dia tak sedar. Sebab tu bahaya bila makan ubat-ubat yang ada precaution mengantuk ni. Lepas tu kita nak kerja macam biasa, nak drive ke, nak buat kerja-kerja yang mesin ni ke. Okay, jadi kat situ kita nampak bila ada 3 simptom tu dia akan bagi biasanya 3 lah ubat tu lah. Alright. So itu adalah sebab dia punya mechanism of action tu berbeza. Okay. Dia akan go to directly kepada simptom tersebut. Betul tak? Okay. Jadi dalam homeopati pula, ubat kita tu sebabkan individualistik dan holistik tadi tu, bila kita makan ubat, dia akan menguatkan immune system, dan immune system tu yang akan pergi kepada setiap tempat ataupun organ kita yang dia punya power dah berkurang. Jadi dia akan push untuk dia kuatkan semula organ tersebut. Tu contohnya lah. Jadi kalau macam infection, jadi badan immune system tu yang akan push sendiri badan dia untuk especially sebenarnya mekanism kita punya daya tahan lah, kita punya askar-askar dalam badan sendiri yang akan pergi attack. Okay. Instead of ubat tu sebenarnya. Ubat tu hanya untuk menguatkan immune system untuk lawan sendiri penyakit tu. Okay, boleh tak faham? Alright. Jadi bila patient datang, kita akan ambil case taking, and then kita akan tengok dia punya physical examination jugalah. Kita akan check dia punya badan dia sakit dekat mana. Lepas tu dia punya temperature ke, BP, tu semua kita akan check juga. Kalau patient yang datang dengan asma, kita akan dengar juga macam mana dia punya auscultation dia semua. Perbezaan dia hanyalah daripada simptom-simptom yang kami dapat after case taking tu, selepas kita ambil simptom-simptom tersebut, kita akan gabungkan dan kita buat analisis. Alright. Itu adalah first step yang berbeza sangat dengan conventional medicine. Okay. Jadi daripada first totality of symptom, kita panggil kumpulan simptom-simptom yang kita dapat daripada sakit tu.
Alright. Jadi bila kita dah dapat totality of symptom ni dia boleh jadi physical masalah, sakit kat mana, sakit tu macam mana, spesifik pula dia punya sensation, rasa macam mana, rasa sakit, selalu sakit apa, menyucuk, menyucuk ke, berdenyut ke, okay, macam sakit kepala, belah mana, dia kiri, kanan, depan, belakang, atas, macam tu lah. Sakit berjalan-jalan Sakit yang menjala, yang berjalan-jalan, okey. Jadi setiap tu termasuklah yang mental symptom juga. Mental symptom ni dia bukannya, tak semestinya maksud dia sakit mental Maksud dia adalah mental symptom. Contohnya bila sakit tu apa yang datang. Contohnya ada orang bila dia sakit, aku rasa aku nak mati dah ke? Tu one of it lah. Tapi tak semua macam tu, jangan risau Okay. Alright. Jadi bila kita dah ambil case taking, gitu pun. Okay, jadi bila kita dah ambil case taking, kita dah buat totality of symptom, kita dah buat analisa, baru kita akan come out. Kita akan dapat beberapa ubat yang tertinggi untuk keseluruhan simptom tersebut. Okay. Boleh faham tak? Alright. Jadi ubat yang kita dapat tu mewakili keseluruhan simptom. Alright. Boleh faham tak? Memang yalah, kita belajar memanglah kita faham kan? Oh ya, yeah. Okay. Jadi bila kita dah dapat ubat tu, selalunya daripada 5 ubat yang terbaik, yang kiranya merangkumi semua simptom yang kita nak tadi tu, yang kita masukkan. Jadi antara 5 ni kita akan go through dia, mana yang terbaik daripada 5 ni, yang betul-betul dia menunjukkan bahawa orang ni adalah ubat tersebut, dan kita akan prescribe, kita akan pilih ubat satu saja untuk sakit tersebut. Okay, boleh. Alright, jadi dari situ apa yang kita expect? Okay, selalunya apa kita expect daripada pesakit? Sama ada pesakit selalunya dia akan cakap lah, oh okey, sakit yang hari tu dah okey. Tiba-tiba sometimes lah, kadang dia akan cakap, oh doktor, apa, sometimes dia akan cakap lah, saya pernah sakit lama dulu, asma ke ataupun sakit kulit ke, dah okey lah, dia cakap macam tu. Jadi tak semualah, tapi bila betul-betul kena individuality dan holistik tu, dia akan secara keseluruhan ubat tu akan masuk ke dalam badan, dan dia akan betulkan, immune system akan betulkan kat semua tempat tu, mana-mana yang sakit. Even dia tak cakap dekat kita pun tentang case taking tu. Jadi banyaklah juga kes macam tu, yang kita pun macam, oh ya ke, ada simptom tu punya, macam tu. Jadi tak lah, dah baby lain dia lain lah. Dah dah masuk dia lain dah. Okay, jadi dalam case taking tadi kan, kita cerita kan. Okay, jadi bila kita dah prescribe ubat, ubat tu bermakna dia adalah ubat untuk satu set simptom yang patient tu datang pada kita. Jadi kalau back to demam, sesama, batuk tadi tu, jadi ubat tu adalah untuk ketiga-tiga tersebut. Termasuklah kalau sesama tu, apa dia punya ciri-ciri, karakteristik dia punya sesama dia punya flow dia macam mana, watery ke, hingus dia macam mana, kalau batuk berkahak-kahak dia tu macam mana, sakit ke tak, apa lagi. Lepas tu kalau demam tu demam panas, dia meracau ke tak, dia punya panas waktu bila, panas pada waktu bila. Jadi yang tu penting tau. Yang tu adalah antara yang akan membezakan mana pilihan ubat, haus ke tak. Tu benda-benda yang sangat nampak macam remeh dia, tapi penting untuk pemilihan ubat homeopati. Alright, jadi seterusnya kita harapnya faham lah sebab bila kita tengok tadi homeopati, kita akan ambil secara keseluruhan dan kita akan bagi satu ubat. Ini adalah secara kita panggil homeopatik klasik lah.
Okay. Conventional medicine dia akan bagi per simptom tu. Dia tengok simptom tu and then dia akan bagi satu ubat satu simptom. Homeopathy satu ubat banyak simptom. Alright. Okay. Jadi kita akan teruskan untuk next video lagi lah. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun korang anda semua ada nak tanya atau curious atau apa panggil keliru ke, okay, macam mana homeopati ni, boleh tanya kita orang, WhatsApp ke, WhatsApp ke, nanti kita akan bagi WhatsApp number and then boleh komen kat bawah. YouTube lah. YouTube lah. Di FB kita pun boleh juga. Kita pun ada FB. FB kita nama apa? Pusat Rawatan Homeopati Health Therapy. Okay, nanti kita akan letaklah dekat Link kat bawah. link kat bawah. Okay, Instagram pun kita ada. Okay lah, itu sahaja. Okay, kita jumpa insyaAllah next video dengan next topik ataupun ikutlah keadaan macam mana. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.